Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita bersama-sama pada hari ini. Alhamdulillah, seperti biasa pada hari Sabtu minggu yang ketiga, insya-Allah. Dan apa yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini antaranya adalah bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Kristian serta asas kepercayaan dalam agama Kristian. Dan pada bulan yang lepas kita juga telah membincangkan kepercayaan dalam agama Hindu, betul ya? Dan hari ini insya-Allah dah sampai giliran untuk kita mengenali sedikit sebanyak asas kepercayaan masyarakat Cina. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut orang-orang Cina dalam konteks di Malaysia sebagai contoh, ada segelintir dari mereka telah pun memeluk agama Kristian ataupun agama Islam. Yang kita nak fokus kepada kepercayaan masyarakat Cina pada malam ini adalah kepercayaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Cina. Dan kita ambil konteks di Malaysia, bila ada orang Cina dia isi borang, dalam agama tu dia biasa akan letak agama Buddha. Itu yang biasa berlaku. Tetapi dari segi amalan, majoriti, kebanyakan orang-orang Cina di Malaysia, dari segi amalan mereka sebenarnya mencampuri antara kepercayaan dalam Buddhism, Taoism dengan Confucianism. Tokoh-tokoh yang kita lihat dekat luar, tokoh-tokoh tu bukan semuanya daripada agama Buddha, tidak. Banyak daripada tokoh-tokoh Cina ini adalah daripada agama Taoism, agama Tao. Sekarang kita lihat secara ringkas dulu. Bila kita sebut tentang agama Buddha, Buddhism, siapakah pengasas agama Buddha? Okey, nama dia bukan Gautama, nama dia bukan Buddha, nama dia adalah Siddhartha. Tapi Gautama tu memang nama keluarga. Jadi nama dia Siddhartha Gautama, dan Buddha adalah title yang diberikan kemudian. Secara ringkasnya, Siddhartha Gautama Buddha, dia lahir di Kapilavastu, di kaki pergunungan Himalaya. Kalau sekarang ni di Nepal sebagai contoh. Dia daripada suku kaum Sakya. Dan bagi orang-orang Cina, dia biasa sebut sebagai Secia Muni. Itu daripada suku kaum Sakya. Dan pendekkan cerita, dia adalah anak raja. Nama bapanya Raja Sudodana dan ibunya adalah bernama Permaisuri Maya. Pendekkan cerita je. Masa dia lahir, seperti mana lazim amalan raja-raja pada zaman itu, bila anak yang lahir, mereka akan panggil pendeta-pendeta untuk menilik masa hadapan anak yang baru lahir. Maka pendeta ini pun dia kata, saya bagi ringkas saja, dia kata anak ini sama ada akan jadi seorang raja yang hebat ataupun menjadi seorang pendeta. Dan bapa ni pun tanya, kenapa boleh jadi seorang pendeta? Dia kata, kalau anak awak lihat 4 perkara, maka dia akan memilih jalan jadi pendeta. Apakah 4 perkara itu? Kalau dia melihat ada orang sakit, ada orang tua, kalau dia lihat ada orang yang mati, dan kalau dia lihat pendeta lain, maka dia akan memilih jalan hidup menjadi seorang pendeta. Pendekkan cerita, daripada kecil hingga membesar, tidak dibenarkan macam orang tua, orang sakit. Jadi anak ni tak pernah tengok orang mati. Umur 16 tahun tak berkahwin,
dah ada anak seorang, dah dikatakan semasa umur 29 tahun, kali pertama dia melihat ada orang sakit, ada orang tua, ada orang mati, dan ini membuatkan dia berfikir, kenapa ada kesengsaraan dalam hidup ni? Why is there suffering? Kenapa orang menjadi tua? Kenapa orang menjadi sakit? Kenapa ada kematian? Dan dia memilih meninggalkan istana, meninggalkan isteri dan sebagainya untuk mencari jawapan kepada persoalan tadi. Dalam proses dia nak mencari jawapan tadi, jumpa dengan pendeta lain. Maka dia telah memilih jalan menjadi seorang pendeta. Saya ringkaskan saja. Kalau nak cerita panjang, tapi saya nak masuk kepada kepercayaan mereka. Pendekkan cerita, satu hari dia duduk bertapa di bawah pokok yang disebut sebagai Bodhi. Pokok Bodhi, di mana dia duduk di situ dan dia berazam, selagi tak dapat jawapan, dia tak nak berganjak. Pendekkan cerita, dapat enlightenment, mendapat jawapan pada persoalan-persoalan dia, iaitu 4 kebenaran. Juga dikenali sebagai 4 noble truth, iaitu dukkha, samudaya, nirodha, magga. Ini 4 kebenaran dalam agama Buddha. Pendekkan cerita, dalam dunia ini ada dukkha. Sama dengan bahasa Melayu, dukkha. Dengan segala duka citanya dimaklumkan, permohonan anda diluluskan. Itu bukan dukkha, itu sukha. Sukha. Dukkha. Maka dalam dunia ini ada dukkha, suffering. In this world there is suffering. Dukkha disebabkan oleh keinginan, desire. Bila manusia ada desire, dan desire ini takkan sepanjang masa dipenuhi, dan bila desire tak dipenuhi, berlakulah suffering ataupun dukkha. Jadi macam mana cara nak buang dukkha ini? Kita kena buang desire. Jadi macam mana nak buang desire? Nak buang keinginan tu macam mana? Ikut jalan 8 lapis. 8 noble path. Okey? Apakah dia 8-fold path ini? Right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration untuk mencapai nirwana. Apakah yang dimaksudkan dengan nirwana? Atau dalam bahasa itu Sanskrit, nirwana. Dalam bahasa Pali disebut sebagai nirbana. Secara literal, kalau ada api lilin, kita pun tiup api tadi. Apa akan berlaku? Api tadi akan padam. Itu nirbana. Jadi nirwana atau nirbana tadi adalah memadamkan desire yang ada dalam diri manusia. Sekarang soalan, dalam Islam ajar tak right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration? Islam ajar tak? Islam dah ajar, dah banyak lagi Islam ajar. Biasanya bila saya dipanggil untuk menyampaikan penerangan Islam, khususnya di wihara sebagai contoh, di tempat orang-orang Buddha, saya akan modify presentation Islam saya. Saya akan bagi presentation begini. Saya akan cakap, dalam Islam kita percaya ada dukkha, ada suffering. Suffering disebabkan oleh manusia memilih tidak mahu taat kepada perintah Tuhan. Jadi kalau tak mahu suffering, kita kena taat kepada perintah Tuhan. Macam mana kita nak taat kepada perintah Tuhan? Ikutlah, bukan jalan 8 lapis, tidak. Ikutlah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Al-Quran dan sunnah, maka dia akan ajar kita right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, right politics, right economics, right business, right education, right social
dari segi hubungan masyarakatan, maka macam-macam akan diajar, dan juga mengenali siapa pencipta kita. Are we good? Boleh? Dan Buddhism ini dia ada 3 mazhab yang utama. Kalau kita tengok orang-orang Cina di Malaysia, termasuk juga di China, Taiwan, Hong Kong, mereka daripada aliran Mahayana Buddhism. Tetapi kalau kita pergi ke negeri Siam, Thailand, kita pergi dekat Sri Lanka sebagai contoh, itu adalah Theravada Buddhism. Kalau kita pergi tokoh Buddha yang besar dekat Brickfield sebagai contoh, ada yang besar tu, itu Theravada Buddhism. Kemudian juga ada satu lagi Vajrayana Buddhism. Ini biasa dekat Tibet, dekat Bhutan, dekat Nepal dan sebagainya. Kalau biasa dengan nama Dalai Lama, itu daripada Vajrayana Buddhism. Ini saya bagi ringkas saja. Kita beralih kepada Taoism. Siapakah pengasas agama Tao? Bukan Tao, nama dia Lao Tse. Lao Tse. Dan antara ajaran dalam agama Tao ialah Yin dan Yang. Yin dengan Yang ni dua perkara yang bertentangan, berlawanan. Kalau Yin adalah sejuk, Yang adalah panas. Kalau Yin malam, Yang adalah siang. Kalau Yin adalah lembut, Yang adalah keras. Boleh faham ke? Okey, so dalam hidup ni ada 2 ekstrim, maka antara konsep dalam Yin dan Yang adalah selalu ambil jalan pertengahan. Contoh, kalau kita sakit, kita jumpa dengan sinsei, jumpa dengan tabib Cina, dia pun cek kita, dia akan tengok sama ada kita, badan kita ni Yin banyak ke atau Yang banyak. Kalau Yin banyak artinya badan kita sejuk, maka dia akan cakap kurangkan makanan sejuk, lebihkan makanan panas. Kalau dalam badan kita Yang tu tinggi sangat, panas, dia akan kata kurangkan makanan panas, lebihkan makanan sejuk. Badan kita kena sentiasa Yin dengan Yang kena balance. Ini sebagai contoh. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 143, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa orang-orang Islam ini adalah umat wasatiyah. Kita orang Islam ni adalah orang umat apa ni? Pertengahan. So bila ada 2 ekstrim, ambil jalan yang tengah. Sekarang kita ambil Confucianism. Siapakah pengasas dalam Confucianism? Namanya adalah Kung Fu Ze ataupun Master Kung. Tetapi di barat mereka tukar, mereka panggil sebagai Confucius. Tetapi nama sebenar adalah Kung Fu Ze. Apakah ajaran dalam Kung Fu Ze? Secara ringkas dalam ajaran Kung Fu Ze adalah filial piety, iaitu hubungan antara manusia. Dia bagi 5 jenis hubungan secara ringkas. Hubungan antara anak dengan ibu bapa. Dalam Confucianism sangat-sangat menjaga seorang anak menghormati ibu bapa. Dia juga jaga orang muda hormat orang tua. Hubungan antara suami dengan isteri. Hubungan antara raja dengan rakyat. Dan juga hubungan yang sama taraf. Kita ambil satulah sebagai contoh. Dalam Confucianism dia mengajar hubungan raja dengan rakyat. Dia mengajar bukan rakyat yang bekerja untuk raja, tak. Raja kena bekerja untuk rakyat. Dan rakyat memberikan ketaatan kepada raja. Serupa tak dengan Islam? Dalam Islam, satu-satu seorang pemimpin itu bukan privilege bagi dia. Menjadi seorang pemimpin adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Seorang pemimpin kena buat kerja.
dan rakyat, orang yang dipimpin, memberikan ketaatan kepada pemimpin tadi. Betul? Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berjumpa dengan orang-orang Cina, dari segi konsep ketuhanan pula, biasanya orang Cina dia tiada satu konsep secara jelas, ya, secara jelas dia tidak ada satu konsep satu Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta ini. Kalau kita sebut Buddhism, kita ambil Buddhism sebagai contoh. Dalam Buddhism dia tak percaya ada satu Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta. Tapi mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan, ataupun kadang-kadang disebut sebagai deity ataupun dewa-dewa. Itu dalam Buddhism. Are we good? Okey, sekarang kita lihat beberapa Tuhan-Tuhan yang biasa disembah oleh orang-orang Cina. Antaranya adalah Amitofo, juga dikenali sebagai Amitabha. Bukan Amitabh Bachchan, ya. Amitofo ini, konsep bagi mereka, inilah Tuhan yang maha besar. Kalau dalam Islam kita akan sebut Allahu Akbar. Okey, inilah Tuhan yang maha besar. Antaranya bagi orang Cina yang menyembah Amitofo, biasanya mereka akan berwirid Namo Amitofo, Namo Amitofo. Dia akan berulang kali berwirid. Ini antara ajaran dia. Kemudian satu lagi, Tuhan yang biasa dan ramai juga orang Cina di Malaysia yang sembah adalah Kuan Yin. Kuan Yin berasal dari India. Di India namanya adalah Avalokiteshvara, sebagai seorang bodhisattva. Tetapi sampai ke China, dia jadi Kuan Yin, seorang perempuan. Macam mana daripada lelaki boleh tukar jadi watak perempuan, saya tidak tahu. Saya pernah tanya dengan mereka, mereka pun tidak pasti. Ada antara mereka kata sebab Kuan Yin sifatnya adalah maha pengasih, maha penyayang. Kuan Yin ni maha pengasih, maha penyayang. Antara maksud Kuan Yin tadi adalah dia seorang bodhisattva, nak capai Buddha ni, nak sampai ke macam level Tuhan sebagai contoh. Tetapi dalam nak mencapai itu, dia mendengar rintihan manusia-manusia yang meminta pertolongan, maka dia tak mau jadi Buddha. Dia tak nak. Dia turun balik untuk membantu manusia-manusia. Ini saya bagi contoh saja. So dia adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dan bila kita kata compassion, pengasih, penyayang, dia biasanya adalah sifat perempuan. Maka mereka berikan rupa Kuan Yin sebagai perempuan. Dan orang Cina yang sembah Kuan Yin biasanya tidak makan daging lembu. Bukan sahaja orang Hindu yang tidak makan daging lembu, tetapi ada juga segelintir orang Cina yang sembah Kuan Yin khususnya tidak makan daging lembu. Jadi bila kita buat kenduri, kita buat jamuan, kita ajak kawan-kawan kita datang, ada kawan-kawan Cina datang, pastikan dulu sama ada mereka ni boleh makan daging lembu atau tidak. Ada antara orang Cina yang vegetarian, yang makan sayur-sayuran saja. Dan bila kita sebut vegetarian, serupa dengan Hindu juga, serupa. Ada antara mereka, bila vegetarian, sayur-sayur seperti yang tumbuh dalam tanah, seperti bawang putih, bawang merah, kentang, dia tak makan. Jadi bila kita ada kawan-kawan kita, kalau dia kata dia vegetarian, tanya dia balik, dalam vegetarian apa pantang larang dia? Apa dia boleh makan, apa dia tak boleh makan? Jadi bila kita buat jamuan, kita buat kenduri, kita pastikan bila kita ajak jiran-jiran kita datang, adalah masakan sayur-sayuran sesuai dengan keperluan mereka. Bila kita kata masakan sayur-sayuran, okey, tak boleh campur ikan bilis. Kalau campur ikan bilis, itu bukan vegetarian lagi. Kalau campur telur, bukan lagi vegetarian. Kalau campur belacan, tahu kan belacan dibuat daripada apa? Sudah jadi tidak vegetarian. Ini saya bagi contoh. Saya tak nak sebut nama tempat, saya tak sebut.
Kita buat program dialog antara agama. Kami dapat jemputan. Maka sebagai wakil Islam, biasanya saya akan memainkan peranan sebagai tuan rumah. Walaupun saya pun tetamu jemputan. Walaupun saya penceramah jemputan, panel jemputan. Tapi kita ambil tanggungjawab sebagai tuan rumah, kita layan panel-panel agama lain. Ada antara mereka, makanan mereka memang vegetarian, dah bagi tahu dah. Sampai je nasi goreng pada mereka, ada campur telur, ada campur ikan bilis. Lepas tu dia kata, oh saya vegetarian. So organizer kata, ini vegetarian, ini vegetarian. Tak, ada ikan bilis, itu bukan vegetarian. Dalam apa-apa perkara pun, kita dalam Islam dah ada panduan. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada orang yang lebih tahu sekiranya kamu tidak tahu. Jadi kalau nak tahu apa tu masakan vegetarian, tanyalah orang yang biasa masak vegetarian. Saya bagi contoh, katakan Masjid At-Taqwa buat open day mosque ya. Okey, dia buat open day mosque, hari terbuka masjid. Ajak kawan-kawan kita, jiran-jiran kita datang ke masjid. Antara mereka yang datang ni non-Muslim contohnya. So bila kita nak order vegetarian food, cadangan saya, jangan order dengan caterer orang Melayu. Tetapi untuk yang vegetarian food tadi, kita carilah restoran sayur-sayuran, restoran vegetarian. Order makanan daripada restoran vegetarian, itu lebih selamat. Boleh faham ke maksud saya? Itu lagi selamat. Dan itu pun adalah satu dakwah sebenarnya. Bila kita ajak kawan-kawan kita, jiran kita lah katakan, satu keluarga, kita ajak dia datang. Dia kata, I will see how. Kita cakap dengan dia, you are vegetarian, right? I'm going to order special food for you from this vegetarian restaurant. For you and your family. So please come. Bila dia tahu kita order makanan vegetarian daripada restoran vegetarian, agak-agak apa perasaan dia? Itu pun dah kira sebagai dakwah. Itu pun kita dah sampaikan satu dakwah kepada orang Cina. Antara Tuhan-Tuhan yang orang Cina sembah adalah Omitofo, Kuan Yin. Sekarang kita bincang tentang Tua Pek Kong. Kalau orang Melayu dia biasa sebut Tua Pek Kong, Tua Pek Kong. Kalau Tua Pek Kong ini adalah Tuhan yang memberi rezeki, yang jaga harta benda. Kalau dalam Islam yang beri rezeki, jaga harta benda siapa? Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq. Kalau dalam Islam siapakah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam Islam siapakah Tuhan yang Maha Besar? Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? So itu adalah Omitofo. Antara Tuhan-Tuhan yang orang Cina sembah adalah Tu Ti Kong, iaitu Tuhan tanah. Tuhan yang jaga satu kawasan. Dan kalau di Malaysia biasa dikenali sebagai Datuk Kong ataupun Natu Kong. Dan Datuk Kong ini, Datuk Kong, biasanya kalau kita tengok Datuk Kong yang mereka sembah, jangan terkejut kalau dia ada pakai kopiah, ada pakai songkok. Kadang-kadang dia tulis nama. Saya ada gambar ya, saya ada gambar. Saya ambil di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Saya ambil sendiri gambar tu. Okey, ada 3 Datuk Kong. Namanya adalah Datuk Hassan, Datuk Haji, dan seorang lagi siapa? Saya lupa pula. Okey, dia ada Datuk Hassan, Datuk Haji, ada satu lagi nama orang Melayu. Bila dia tinggal di kawasan, katakan kawasan tu ada orang Melayu, katakan di perkampungan Melayu, maka dia tengok ada orang Melayu yang sangat baik, yang sangat warak, yang alim, yang solat 5 waktu sehari, ulang alik pergi masjid, balik rumah, tak ada menipu orang, tak ada minum arak, tak ada berjudi. Orang yang sangat baik. Bila dia mati, dijadikan sebagai Datuk Kong. Antaranya mereka tawasul, dan apa-apa mereka doa melalui Datuk Kong tadi. Ini saya bagi ringkas. Kalau besok sebagai contoh adalah tahun baru Cina,
Malam ni ada makan besar, keluarga semua berkumpul, makan besar malam ni. Siang hari tu mereka akan buat upacara sembahyang kepada Chaisen. Kalau Chaisen ini adalah Tuhan kemakmuran, prosperity God. Boleh ke? Dapat gambaran sedikit sebanyak. Satu lagi Tuhan yang famous di kalangan orang Cina adalah Kuan Kong. Orang Cina yang sembah Kuan Kong kalau di Malaysia biasanya adalah gangster ataupun ahli perniagaan. Kalau di Hong Kong yang biasa sembah Kuan Kong, polis dan juga gangster. Masing-masing sembah Kuan Kong supaya Kuan Kong tolong mereka. Polis sembah Kuan Kong supaya Kuan Kong tolong polis tangkap gangster. Gangster pun sembah Kuan Kong supaya Kuan Kong tolong gangster melepaskan diri dari polis. Ini sebagai contoh. Dan orang yang sembah Kuan Kong, mereka ni sangat berdisiplin. Kalau kita janji dengan mereka, contohnya 9 pagi, pastikan sebelum 9 pagi kita dah sampai. Kalau 9 pagi kita tak sampai, dia tak respect kita dah. Dan satu lagi saya tambah, daripada banyak lagi saya tambah satu lagi last. Di antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang Cina adalah Tien Kuan. Kalau orang Hokkien di Penang dia akan sebut Ti Kong. Ini Tuhan langit. Ini Tuhan langit. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tengok orang Cina dia ambil colok, dia akan pandang ke langit dan sebagainya. Biasanya itu disembah kepada Tien Kuan. Adalah cerita panjang kalau zaman dulu hanya maharaja yang akan sembah kepada Tuhan langit dan sebagainya. Tetapi tak apa, saya pendekkan, saya ringkaskan saja. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu serba ringkas tentang orang-orang Cina. Orang-orang Cina ni, mereka ni orang yang saya tengoklah daripada pengalaman saya berdakwah dengan mereka. Orang Cina ni adalah orang yang very simple. Mereka tak suka benda-benda yang dirumit-rumitkan. Dan mereka sangat utamakan kejayaan. Nak berjaya, cari duit yang banyak. Bila nak kerja, kerja betul-betul. Bila nak enjoy, enjoy betul-betul. Dan di antara cara kita nak berdakwah dengan orang Cina adalah dengan makanan. Di antara makanan tradisi orang Cina adalah dimsum sebagai contoh. Kalau dimsum ni makanan maharaja zaman-zaman dulu. Kalau sekarang ni ada restoran, ada hotel-hotel yang ada dimsum halal. So kalau kita ada jiran atau kawan Cina, belanja dia makan. Ada pepatah. Ada orang makan untuk hidup, ada orang hidup untuk makan. Dan kalau orang Cina, dia memang suka makan. Kalau ada makanan yang sedap, kalau jauh pun kadang-kadang mereka sanggup pergi. Ada kawan saya tu kerja dengan syarikat Cina di Kuala Lumpur. Hanya nak makan saja boleh sewa satu bas, satu office, pergi ke Muar, pergi makan, dah makan balik ke KL. Ada kawan yang lain dekat Kuching, Sarawak, semata-mata nak pergi makan, bos boleh belanja diorang ni semua, naik kapal terbang pergi Kota Kinabalu, makan seafood semua, lepas tu balik Kuching. Ini sebagai contoh pasal makan. So dengan orang Cina ni, kalau kita belanja makan, tak semestinya kita belanja benda mahal. Yang penting sedap. Ada antara orang Cina ni dia suka kuih muih Melayu, masakan orang Melayu. Kita boleh ajak mereka datang ke rumah kita petang-petang sambil minum kopi, sambil makan kuih, sambil kita bincang-bincang tentang kehidupan. Sampaikan dakwah secara halus. Dan biasanya orang-orang Cina bila masuk Islam, ramai daripada mereka mengalami kesulitan. Kalau berbanding orang India yang masuk Islam, nak adjust ni, orang India tak banyak masalah. Orang Cina banyak masalah. Salah satu daripadanya dari segi makanan. Orang Cina dia suka makan rebus-rebus. Dia suka makan sup. Tapi orang Melayu suka makan kari, suka makan pedas-pedas. Orang India tak ada masalah. Orang India pun suka kari, suka pedas. So orang India masuk Islam, makanan Melayu tak ada masalah. Biasanya bolehlah ngam, boleh ngam. Tapi ramai orang Cina kadang-kadang tak tahan pedas. Tapi dah masuk Islam, lepas tu yang mengajar
oh sudah masuk Islam, itu makanan Cina tak boleh makan. Itu sudah haram. Lu mesti mau makan itu Melayu punya makanan. So dia pun terpaksa lah makan benda-benda pedas sampai cirit-birit. Ada kawan saya, dia buka gerai Cina Islam, dah masuk Islam, dia buka gerai, cerita pasal Islam, orang datang cerita pasal Islam. Kalau orang Melayu datang pun akan tanya, ini halal ke? Halal ke? Padahal dia ni Cina Islam. Lepas tu dia ambil poster ayat-ayat Al-Quran, dia tampal dekat gerai dia. Pun orang tengok dia ni Cina, dia katanya, ini halal ke? Halal ke? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi beberapa contoh. Orang Cina kalau sudah masuk Islam, mereka boleh ke tak boleh masih bercakap dalam bahasa Cina? Boleh. Tetapi kalau dulu zaman, sekarang orang dah terbuka, tapi kalau zaman dulu, ramai orang Melayu anggap bila orang Cina sudah masuk Islam tak boleh cakap Cina. Pernah ada satu keluarga Cina masuk Islam. Ini suami, isteri, anak-anak semua masuk Islam. Satu hari tu dia datang jumpa saya, dia kata, Brother Shah, sudah masuk Islam tak boleh cakap Cina ke? Saya kata boleh. Apa pasal? Dia kata dia pergi pasar, jumpa orang Cina beli barang, cakap Cina dapat murah sikit. Tengah-tengah cakap Cina tu ada orang Melayu, lalu dia marah. Lu sudah masuk Melayu, mana boleh cakap Cina? Lepas tu dia kata dia jawab balik. Saya tanya, apa you jawab? Dia pun jawab, dia kata, itu Nabi Muhammad dulu pun bukan cakap Melayu mah. Jadi lu cakap Melayu boleh mah? Ini contoh. Clear ke? Okey. Saya bagi beberapa contoh lain. Baru-baru ni pun ada viral juga. Orang Cina bila sudah masuk Islam. Okey, orang Cina bila sudah masuk Islam, mereka boleh makan chopstick ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Orang Cina bila dah masuk Islam tak boleh makan chopstick. Nanti tercekik. Mereka boleh makan guna chopstick. Tapi makan chopstick tak boleh ya. Nanti tercekik. Dengar kena jelas. Boleh faham ke? Clear benda ni? Clear? Okey, faham ya? Okey. Dan saya pernah ada kawan Cina. Saya tanya mereka, ini pendakwah. Saya cerita ini pendakwah. Orang yang biasa berdakwah, Cina yang masuk Islam. Ini kadang-kadang kami sembang-sembang. Ada sekali saya tanya dia, you sudah masuk Islam ya, sudah berapa tahun sudah masuk Islam ya? Apa benda you paling rindu sekali selepas masuk Islam yang you tak boleh nak buat? Tahu tak jawapan dia apa? Makan babi. Dia kata itu babi yang bau tu. Bagi kita tak lalu. Saya faham. Clear ke? Tapi ada antara mereka ni bila masuk Islam, antaranya yang mereka rindu makan babi. Ini saya bagi contoh saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya soalan, boleh ke? Ini pasal hukum fiqh. Clear? Hukum fiqh boleh? Dalam keadaan biasa, saya bukan cakap bukan darurat ya. Dalam keadaan biasa, ada banyak makanan. Babi boleh makan ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dalam Islam boleh. Babi boleh makan. Sebab babi ada mulut. So babi boleh makan. Orang Islam yang tak boleh makan babi, faham ke? Takkanlah babi tu nak puasa je. Itu saja trik je. Okey, sebab tu dengar kena jelas. Dan macam-macam lah soalan yang orang Cina akan tanya. Antara soalan yang biasa mereka tanya kepada saya, kalau dalam Islam tak boleh nak makan babi, kenapa Tuhan cipta babi? Maka saya jawab balik, bukan semua benda yang Tuhan cipta adalah untuk dimakan. Tuhan cipta batu, kita makan batu tak? Tak. Tuhan cipta kayu, kita makan kayu tak? Tak. Tuhan cipta besi, kita makan besi tak? Tak. Tuhan cipta pasir, kita makan pasir tak? Tak. Tapi orang Islam, dia boleh makan batu tertentu, dia boleh makan. Jambu batu. Ada kayu, dia boleh makan ubi kayu.
Ada besi, dia boleh makan belimbing besi. Kalau pasir macam mana? Gula pasir. Okey, boleh faham ke? Adalah banyak-banyak persoalan. Okey, tuan-tuan dengan puan-puan, perasan tak? Kita dah nak habis masa. Dah nak masuk isyak dah. Tinggal 2 minit lagi, betul? Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mendepati masa. Jadi setakat ini sajalah masa mengizinkan kita. Saya harap saya betul-betul harap sesi pada malam ni sedikit sebanyak membantu kita. Dan tolong tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil 1-2 minit, benda ni penting. Tolong, dalam Islam tak ada racism ya. Jangan kita tengok je muka Cina, kita rasa benci. Tengok je muka Cina, kita teringat babi. Jangan begitu. Clear ke? Jangan ada racism. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu anda perasan atau tidak. Orang Cina yang ada di Malaysia, semuanya keturunan Nabi. Termasuk orang Cina yang ada dekat China, semua keturunan Nabi. Percaya tak? Nak bukti? Saya boleh bagi bukti. Mereka semua keturunan Nabi. Semua orang-orang Cina ada dekat Malaysia ni adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul kan? Kan? Sorry ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita ada racism, jangan ada perkauman. Orang-orang Cina ni pun adalah prospek kita untuk kita sampaikan dakwah insya-Allah. Sentiasa bina hubungannya harmoni, perpaduan insya-Allah. Okey, setakat tu je. Sekian, terima kasih. Semua yang baik datang daripada Allah SWT. Dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah SWT atas kesilapan saya. Dan harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maafkan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Kemungkinan selepas Ramadan. Sebab bulan Ramadan jadual berubah. Saya tak pasti ada slot atau tidak bulan Ramadan nanti. But anyway, kita jumpa selepas Ramadan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.